Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam siri The Ayuh Malaysia Show, episod kedua. Yang lepas kita dah membincangkan tentang isu harga barang. Kali ini kita bertemu lagi untuk membincangkan satu topik yang tak kurang pentingnya dan sememangnya menjadi kita kata igawan rakyat Malaysia. Kadar peratusan peningkatan gaji rakyat Malaysia memang perlahan. Lama kelamaan, dah kerja bertahun-tahun, tapi kadar peningkatan gaji dia memang perlahan nak dibandingkan negara-negara lain. Baik, topiknya ialah tentang fokus kita pada malam ini ialah tentang B40, M40 dan T20. Apakah istilah ini masih relevan untuk kita, untuk rakyat Malaysia, ataupun perlu ada satu, kita kata, semakan semula, kajian menyeluruh untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan keadaan ekonomi semasa. Dan seperti biasa, The Ayuh Malaysia Show menampilkan sosok tokoh kita. Apabila dia berbicara, kita bersemangat, kita gembira, dan dia didakwa, disaman dan di macam-macam ujian dia. Beliau berdepan hanya kerana membicarakan menjadi jurubicara, kita kata apa, lidah jurubicara ummah. Baik, bersama kita pada malam ni saudara Rafizi Ramli. Apa khabar saudara Rafizi? Gemuk aku kalau orang tanya tu. Terus okey. Okey, so ya. Dah diisytiharkan secara rasmi menang sebagai timbalan Presiden Keadilan. Tahniah diucapkan bagi pihak, bagi pihak rakyat Malaysia, saya kira. Satu keputusan yang ditunggu-tunggu. Tak tahulah bagaimana. No comment, aku no comment dah. Baik, kita hanya menunggu pengumuman rasminya nanti di Kongres Nasional Tahunan Keadilan. Baik. Tentang B40 ataupun tentang B40, M40, T20, benda ni kita dah dengar lama dah sebenarnya. Dia dah menjadi topik perbincangan sama mana-mana golongan ya. Ada yang kita dah menjadi satu gelaran untuk kita. Kau ni B40 ke M40? Kita dah menjadi satu label untuk kita. Tapi persoalan dia ialah apakah ia masih sesuai dengan keadaan kita pada hari ini? Apakah kita masih lagi boleh pakai istilah-istilah ini untuk disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi, dengan tindakan-tindakan kerajaan dan sebagainya. Hari ini Saudara Rafizi akan mengulas tentang perkara ini. Cuma sebelum itu Saudara Rafizi, saya nak bagi beberapa satu situasi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Kerana kalau kita berbicara soal ekonomi ke, kita berbicara soal gaji, akhirnya dia perlulah efek kepada rakyat. Akhirnya yang perlu merasakan sesuatu ialah rakyat. Statistik yang dikeluarkan oleh PDRM pada Mac hingga Oktober 2020. Kita tahu itu diambang suasana yang amat mencabar. Kes bunuh diri 266 orang. Dan PDRM mengeluarkan data 266 kes ini adalah kes bebanan hutang. Dan 600,000 rakyat Malaysia berisiko tergelincir daripada M40 ke B40. Ini semua suasana pasca pandemik yang berlangsung terhadap keadaan ekonomi kita pada masa sekarang. So bagaimana Saudara Fizi melihat sejauh mana istilah ini masih relevan untuk kita adaptasi dalam penggunaan ekonomi negara kita? Baik. Dia soal B40, M40, T20 ni kan, B40, M40, T20 ni dia diulang-ulang, dan kalau di Malaysia dia menjadi kayu ukur untuk dapat bantuan BRIM lah, bantuan kan nama apa dia panggil? BKM, bantuan keluarga, betul? Bantuan keluarga Malaysia. Nama dia bertukar ikut Perdana Menteri kan. Tapi saya ingat rakyat sebenarnya tak cukup memahami betapa pentingnya kita melihat semula, terutamanya dalam situasi yang kerajaan sekarang, dan kalau mana-mana kerajaan pun akan datang, terutamanya kalau UMNO Barisan Nasional menang, mereka anti subsidi. Ya, betul. Kan? Jadi Najib memang raja anti subsidi. Kan, dalam sejarah negara kita hanya ada seorang Perdana Menteri yang daripada awal mengumumkan bahawa misinya ialah untuk menghapuskan subsidi.
Najib kan, dan dia memang berjaya hapuskan subsidi satu persatu sampai dia kalah lah. Lepas tu sampai sekarang dia yang kerajaan yang menang lepas tu daripada Pakatan Harapan, kemudian PN, kemudian keluarga yang ada sekarang kan, semua takut pasal nak sentuh subsidi lah. Tapi kita juga tahu bahawa disebabkan keadaan kewangan negara, dalam bahasa ekonomi dipanggil kedudukan fiskal, fiscal space. Fiskal ni maksudnya ialah berapa ruang pendapatan yang kerajaan ada selepas ditolak semua belanja-belanja yang wajib, macam bayar gaji, bayar hutang, bayar pencen, berapa ruang yang kerajaan ada untuk dibelanjakan kembali kepada rakyat. Jadi kita tahu bahawa disebabkan oleh bebanan hutang, hutang 1MDB contohnya 53 bilion, hanya 13 bilion yang telah dibayar. 20 bilion yang berjaya dikutip. Jadi kita masih ada baki 20 bilion untuk bayar. Jadi semua ini perlu ditanggung. Jadi dengan keadaan kos makanan naik, gula, minyak masak, gandum, semua naik kan. Telur, ayam kan. Kemudian minyak mentah, maksudnya petrol dengan diesel naik mendadak. Jadi untuk mengawal kenaikan harga mendadak, tidak ada pilihan kecuali sementara kita cari kaedah lain, maksudnya kita kena kekalkan subsidi. Jadi wang yang kerajaan ada atau yang dipanggil ruang fiskal itu, fiscal space, menjadi makin kecil dan makin kecil dan makin kecil kan. Sebab itu kalau kita tengok kenyataan terbaru Menteri Kewangan Tengku Zafrul ialah kerajaan sekarang mengkaji untuk melaksanakan subsidi bersasar. Yang ini yang pentingnya B40, M40 dan T20. Kerana bila dibuat subsidi bersasar, bila dia kata bersasar tu, dia nak sasar kepada golongan tertentu. Tapi kalaupun sistem itu elok, dan kita pun tak tahu sistem itu elok ke tidak kan. Tapi kalaupun sistem itu elok dan boleh dilaksanakan dengan berkesan, tapi kalau klasifikasi kumpulan sasaran itu tidak betul, jadi akhirnya dia akan sampai kepada kumpulan-kumpulan yang tak betul, ataupun sebahagian besar daripada rakyat yang sepatutnya wajar diberikan subsidi, dan ada kesan kalau mereka dapat subsidi, mereka akan tercicir. Jadi dalam konteks itu, saya menunggu-nunggu sebenarnya dalam negara, dalam tempoh 1 dekad akan datang, akan terus berbincang tentang subsidi bersasar, subsidi bersasar, tapi dia tak bincang tentang bagaimana kita nak mensasarkan. Mereka masih lagi, terutama kerajaan lah kan, dan yalah kalau nak harap geng-geng ni, dia tahu lembaga ayam je lah kan, dia tak faham sangat benda-benda yang mendalam ni. Dia menerima bulat-bulat klasifikasi B20, T20, M40, B40 yang ini datang daripada zaman Najib. Kan? Jadi sebab itu kita perlu memulakan dan berkongsi dengan rakyat supaya rakyat tumpu, supaya kalau kita nak bergerak ke arah subsidi bersasar, kita mesti pastikan titik permulaan itu betul. Dan titik permulaan itu mesti bermula dengan, kalau kita nak sasarkan, apakah syarat-syarat, apakah kategori, apakah orang kata kriteria yang kita boleh guna pakai sebagai tanda ukur ekonomi untuk memastikan sasaran itu betul-betul tepat. Baik, Saudara Fizi mengulas tentang kita nak bagi subsidi bersasar, tapi apakah sasarannya tepat? Apakah sasarannya itu kena pada yang benar-benar memerlukan? Kita sejak PKP tu, Saudara Fizi, kita dengar antara yang banyak mengeluh ialah M40 pun banyak mengeluh. M40 terkesan teruk. Yang hilang kerja, yang dipotong macam-macam lah, dipotong gaji dan sebagainya, M40 terkesan teruk. Dan M40 jugalah yang selalu orang kata besar, sebab M40 ni dia ada M1, M2, M3, M4. Daripada ini banyak juga yang tercicir daripada perhatian, istilahnya bantuan-bantuan yang diberikan, sama ada cash ataupun sebagainya. Bagaimana Saudara Fizi melihat pengkelasan ini? Sebab ada pihak yang mengatakan
mengeluarkan istilah baru B60, B60. Dia kata sebab M40 ni dah banyak jatuh ke B40, B40 tu dah kena besar, B60. Macam mana, apakah itu menyelesaikan ataupun saudara Fizi melihat ada perkara dasar yang perlu dipertimbangkan semula dalam pengkelasan ini? Sebelum saya sampai soal B60 ke B80 ke semua kan. Saya ingat sebaiknya mungkin saya terangkan sedikitlah sebenarnya macam mana kerajaan dapat T20 ni. Apa dia M40? Dia mari angka mana kan? Sebenarnya yang berlaku begini kan, dan apabila saya ingat orang ramai faham dan mereka lebih mudah dapat tangkap kenapa ada kelemahan kalau kita teruskan juga dengan klasifikasi soal tak kisahlah nak jadi B60, B70 kerana kalau secara konsepnya itu dia ada kelemahan untuk menjadi kayu ukur sasaran, you tukar macam mana pun dia tetap akan ada kelemahan kan. Baik. Cara mereka menetapkan T20, B40, M40 ni kan, cara itu cara statistik biasa dan pendekatan statistik tu tak salah. Sebab cara dia begini, Syuk. Setiap 2 tahun lah selalunya, Jabatan Statistik akan membuat kaji selidik pendapatan isi rumah. Household Income Survey dia panggil kan. Jadi yang terkini ialah tahun 2019 yang dibuat. Sebelum tu 2016. Jadi berdasarkan yang ini dia akan tentukanlah berapa kan. Cara dia begini. Dia akan ambil sampel lah. Contohnya kalau orang kaya, kumpulan ini berapa isi rumah yang dia akan temu ramah. Kemudian kalau kumpulan pekerjaan biasa semua, jadi dia temu ramah banyaklah kan. Sampel, dia panggil sampel kan. Daripada itu dia akan katakanlah ada 2 juta sampel katakan. Daripada 2 juta sampel tu dia akan rankkan, senaraikan daripada sampel isi rumah yang pendapatan dia paling bawah. Katakanlah RM500 sebulan. Kemudian 501, 502, dia senaraikan semua ni, dia jadi setiap data point dalam sampel itu. Daripada sampel itu, kemudian dia akan kira contohnya untuk T20, isi rumah yang pendapatan 20% paling tertinggi. So dia pun sekat, okey, ini T20. Kemudian dia tengok pula isi rumah yang 40% seterusnya. Yang itu jadi M40. Dan yang ke bawah tu jadi B40 lah. Sebab itu kalau ikut penanda aras begitu T20 bermula 10,960. Maksudnya orang yang 10,960 ringgit isi rumah dia, tak kisahlah berapa orang yang bawa pendapatan tu. Dan purata kalau ikut kaji selidik pendapatan isi rumah 2019, purata sumber pendapatan sesebuah isi rumah ialah 1.8. Maksudnya puratanya rakyat Malaysia ni bukan seorang yang bawa pendapatan. Puratanya hampir 2 orang tahu, 1.8 kan. Jadi kalau T20 itu 10,960, maksudnya kalau isteri 4,500 atau 5,000, suami pun 5,000, dia dah T20 sebenarnya. Kan? Sebab bila disenaraikan pendapatan yang 20 tertinggi tu, jurang pendapatan tu sangat besar, sampaikan 10,960 pun dah T20. Kemudian yang paras antara B40 dengan M40 ialah 4,850 lah, tak mungkin salah aku pun kan. Baik, apa masalah kaedah itu? Satu, kita tahu bahawa kalau contohnya yang M40 RM5,000. Sebab kalau ikut kalau M40 punya kayu ukur tu 4850, 5,000 dah masuk dah. Tapi kalau dia 2 orang bekerja 2,500, sebenarnya gaji dia tu kecil sebenarnya, 2,500. Tapi sebab dia 2 orang kan dalam isi rumah tu kan. Kalau suami isteri bekerja 2,500, seorang kali ni, 2,500, dia terus tak dapat apa-apa bantuan langsung sebab dia M40.
Dan dia dilayan oleh sistem ekonomi dan perkhidmatan kerajaan kita, dasar ekonomi kita sama macam yang orang gaji seorang gaji RM17,000. Ya. Kan? Jadi dari segi itu saya ada masalah kerana bagi saya kalau kita nak buat subsidi bersasar kan, dia tidak cukup dengan kita melihat kepada pendapatan isi rumah semata-mata. Kan? Jadi kalaupun kita contohnya bawa kita pandai-pandai letak, okey kita letak kat B60 pula lah. B60 ke bawah semua dapat. Dia masih lagi tidak menjawab beberapa soalan utama. Soalan pertama ialah soal isi rumah tu sendiri kan. Dan daripada soalan itu juga sampai kepada benda yang paling penting, iaitu sebenarnya berapa tanggungan. Ya. Sebab seorang yang katakanlah gajinya RM6,000, tak kisahlah ibu bapa ke, dua orang ke seorang, tapi isi rumah dia RM6,000, tapi anak 5 atau mungkin anak ada yang cacat dan sebagainya, bila ditolak semua tanggungan perbelanjaannya, beban dia itu ataupun dalam bahasa Inggeris disposable income ataupun pendapatan boleh belanja, disposable income dia besar kemungkinan lebih sikit berbanding dengan seorang yang gaji lebih rendah RM5,000 tapi anak seorang. Anak seorang, betul. Kan? Jadi secara konsepnya bila kita nak buat subsidi bersasar, dia tidak cukup untuk melihat pendapatan isi rumah semata-mata. Kita kena perlu lebih tumpukan dan mencari jalan bagaimana untuk kita mula membina pangkalan data yang mengambil kira soal jumlah dalam isi rumah, soal tanggungan, soal kos, supaya akhirnya bantuan itu betul-betul dapat disasarkan kepada yang betul-betul memerlukan. Jadi secara itu bagi saya, secara konsepnya kita kena berubah daripada soal pendapatan semata-mata kepada mengambil kira soal beban. Sebab nak sasarkan, kita kena sasarkan kepada kumpulan yang betul-betul terbeban. Beban ini adalah fungsi dua perkara. Satu soal gaji, satu soal kos dan tanggungan. Selama ini B40, M40, T20, dia tengok soal gaji saja, dia tak tengok soal tanggungan. Kalau tanya kepada kerajaan, dia akan kata, susahlah kita nak kira. Nak cari semua. Kau kerajaan. Itulah tugas kerajaan. Kalau tidak, kita belanja subsidi 70 bilion, 60 bilion. Lepas tu mulalah menggunakan alasan yang ada keciciran. Seperti yang Najib duk melalak sekarang ni kan. Najib suruh naikkan harga minyak sekarang. Tapi orang UMNO tak dengar lah, bapak tak dengar kan. Dalam keadaan semua orang susah ni, dia duk suruh naikkan harga minyak sebab alasan dia ada keciciran. Sebab golongan T20 dia kata tetap pakai minyak murah. Yalah kalau T20 tu gaji dia RM5,500, cikgu, dua orang cikgu, RM5,500, suami isteri, duduk di KL, mengajar jauh, dia dah memang T20 pun. Jadi adakah kita berdasarkan semata-mata pendapatan itu, tiba-tiba kumpulan ini kena bayar harga RM4.90 minyak? Jadi benda-benda ini kalau tidak diambil kira, dan kalau nak kira susah nak buat semua tu, memang akhirnya akan menyebabkan keciciran yang lebih besar. Dan alasan keciciran inilah yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional sebagai alasan untuk nak hapus subsidi. Sebab mereka sebenarnya anti subsidi. Cuma dia takut je sekarang ini untuk berdepan dengan rakyat. Sebab dia dah kalah pilihan raya dulu bila dia anti subsidi. Tapi dalam hati mereka, dia orang ni bangsawan, kaya semua. Dia bukan peduli yang kat bawah ni kan. Jadi sebab itu, kecuali rakyat faham dan kita tekan ahli politik supaya bersuara mengalih pendekatan memahami kesusahan rakyat ini daripada semata-mata kepada pendapatan isi rumah kepada soal bebanan isi rumah. Dan itu akan memastikan lebih ramai yang betul-betul layak sepatutnya dapatlah. Baik. Daripada huraian Saudara Fizi ni, tak heran ya Saudara Fizi, kerajaan sebenarnya kalau tak salah saya Jun 2021 masih Kementerian yang berkenaan masih keluarkan kenyataan yang mengatakan
pengkelasan ini masih relevan. Oh ya ke? Ada? Even after pandemic, walaupun selepas pandemic, mereka masih mengatakan yang pengkelasan ini masih relevan. Kita tak tahu relevannya tentang mana, tapi kita dapat ikuti sebenarnya bahawa setiap kali bantuan tu dilancarkan oleh pihak kerajaan, mesti ada keluhan daripada rakyat. Mesti ada keluhan daripada rakyat. Ini tak dapat, itu tak dapat dan sebagainya. Dan puncanya yang Saudara Fizi katakan tadilah, pengkelasan yang tidak betul-betul mengena. Cuma Saudara Fizi, bila Saudara Fizi explain tadi, dia tidak, ialah mungkin sukar di pihak kerajaan untuk mencari istilahnya tidak cukup sekadar gaji, tapi nak melihat akhirnya bebanan yang mereka tanggung dan pembelajaran boleh guna. Kalau Saudara Fizi boleh bagi sedikit idea bagaimana mungkin kaedah kita nak melihat perkara ini. Mungkin orang tak terfikir kot. Bagaimana Saudara Fizi boleh bagi pandangan. Okey, dia soal relevan dulu kan sebelum itu soal relevan kan. Ada sebab pada pandangan saya dia dah tak relevan. Okey. Dia kalau jadi orang kerajaan, orang UMNO, bila kita mempersoalkan T20, M40, B40 ni, nanti dia kata kita tak percaya kepada Jabatan Statistik lah. Dia bukan soal Jabatan Statistik. Jabatan Statistik mengumpul data. Membuat keputusan dan dasar itu bukan tugas Jabatan Statistik. Kalau ada benda yang diperlukan lagi, itu perbincangan dengan Jabatan Statistik lah. Kenapa dia tak relevan kan? Sebab bila kita tengok kepada kadar kenaikan pendapatan isi rumah berbanding dengan kadar kenaikan kos. Contohnya 2019 berbanding dengan 2016 untuk setiap tahun itu, kadar pendapatan kenaikan tahunan isi rumah B40 saya ingat lebih kurang 1.8%. 1.8% je maksudnya. Kalau gaji kita 3,000, 1.8% ni lebih kurang RM50 lah. 3,000 naik 3,050. Memang betul lah siapa yang gaji biasa, orang swasta. Memang betul. Mesti ramai orang Facebook sokong aku ni kan. Sebab memang betul. Kenaikan gaji dia dah RM50, RM70 setahun je. Jadi yang kat bawah tu kenaikan gaji dia 1.8 kan. Yang M40 pun sama. Cuma tak seteruk yang itulah. M40 kenaikan gaji tahunan ialah 4.5%. Sama juga dengan T20, kenaikan gaji tahunan 4.5%. Okay, itu kenaikan gaji kan. Maksudnya yang lagi miskin tu lagi rendah. Yang M40 tu pun tak naik sangat. T20 pun sebenarnya tak naik sangat kan. Yang naik banyak tu sebenarnya tokai-tokai kaya je lah kan. Cuba tengok kenaikan kos sara hidup. Tak payah kata panjang lah. Sekarang kita kena ingat, nak ingat berapa banyak kos sara hidup dah meningkat antara 3 tahun yang lepas, ingat Najib. Sebab Najib yang mempopularkan kononnya RM50 boleh dapat banyak tu je dalam troli LV Shopping dulu kan. Najib yang sombong sangat beritahu kan. Dulu 2-3 tahun lepas RM50 bolehlah 2-3 barang dalam troli. Sekarang minyak masak satu je. Ya, betul. Jadi kalau kita tengok minyak masak naik dalam 100%, dari RM20 kepada 40 kan. Barang-barang lain semua naik, terutamanya yang makanan. Ya, betul. Kenaikan dia lebih daripada 10% saya ingat. Kalau di mana-mana ayam ke apa, kalau tak kerana kita duduk bergaduh pasal ayam ni kan. Jadi bayangkan untuk kumpulan yang paling miskin, katakanlah kumpulan B40 yang disebut tu, pendapatan bawah 4850 ke bawah kan. Sebahagian besar pendapatan mereka sebagai peratusan daripada pendapatan, sebahagian besar dibelanjakan untuk makanan. Gaji naik 1.8% je. Kos makanan, kos semua ni naik sampai 10% semua kan. Jadi akhirnya bila kita tengok semata-mata kepada kenaikan gaji tanpa mengambil kira tentang lagi cepat naik, itu yang orang makin lama, umumlah keluarga ke BRIM ke apa semua, orang kata tak turun, seksa. Lepas tu salahkan aku sebab formula. kan? Jadi sebenarnya kerangka pendekatan ekonomi itu tak betul. Jadi cara kita tengok pun itu tidak relevan lagi. Tidak lagi mengambil kira bahawa kadar kenaikan kos itu sangat cepat berbanding dengan kadar kenaikan gaji. Perkara yang sama untuk M40, perkara yang sama untuk T20 kan. Jadi
Itu untuk menjawab bagi orang yang kata, ni apa bising-bising, formula apa pula ni kan. Jadi sebab kerana benda itu, kalaulah contohnya, kenaikan gaji isi rumah itu selari dengan kenaikan kos. Dan tak apa. Sebab gaji naik 5%, kos naik 5%, dia tak adalah. So maksudnya kesenjangan ataupun jurang Dia setimpal. dia setimpal lah. Maksudnya kalau selama ini pendapatan boleh guna mereka mungkin RM100 sebulan, lepas 3 tahun pun dia kekal RM100 sebulan. Kerana yang naik tu sama dengan gaji, sama dengan kos. Sekarang dulu dia pendapatan boleh guna 100, sekarang tinggal RM10. Jadi bila kita tengok pendapatan semata-mata, kita tak nampak yang pendapatan boleh guna tu tinggal RM10 kan. Baik. Yang ini yang saya ingatlah Putrajaya ni kerajaan bertukar bersilih ganti. Soal subsidi bersasar ni daripada dulu orang bercakap kan. Dan soal dia yang samalah, susah nak buat. Daripada zaman pakatan pun nak buat susah, sampai ke sudah tak boleh nak umum pendekatan ataupun sistem untuk mensasarkan petrol, subsidi petrol contohnya kan. Dia memang dia memerlukan data. Kalau sebelum ini 10 tahun yang lepas memang susah sebab kita tak ada data point tau. Orang kata punca data tu tak ada. Sekarang ini semua elektronik. Maksudnya kita sebenarnya boleh tahu dari segi pendapatan Per kan? individu. Per individu sebenarnya kan. Kita boleh tahu orang kebanyakannya ada e-wallet. Itu yang dulu yalah macam-macam UMNO ni dia buat sibuk bising pasal 30 RM30 e-wallet kan. Dia tak faham sebenarnya antara salah satu keutamaan ialah untuk memastikan kita mendigitalkan amalan ekonomi dan urus niaga setiap hari. Ada sebab kenapa kita perlu mendigitalkan. Satunya ialah semua orang digital sekarang. Semua dekat skrin semua kan. Jadi kalau kita tak ketinggalan lah. Jadi ekonomi kita itu tidak boleh bertukar kepada ekonomi digital. Bila ekonomi tak jadi ekonomi digital, maka kandungan nilai tinggi ekonomi tak ada. Tapi yang sama penting ialah apabila pentadbiran, urus niaga semua didigitalkan, dia membolehkan kita ada banyak data points. Dengan data points ini, kita boleh membina pangkalan data yang baik. Kita sekarang pangkalan data kita berterabur. Jabatan Pendaftaran ada dia punya sendiri. Kementerian Kewangan ada dia punya sendiri. KPDN HEP ada dia punya sendiri. Lembaga hasil ada dalam Azmin dia punya ada sendiri. Azmin ada dia punya sendiri. Kan? Jadi setiap ini berterabur. Pangkalan data apa macam itu? Pangkalan data ni maksudnya semua disatukan. Sebab itu, sebelum kita boleh bercakap tentang tu tak cakap lagi. Kementerian Pendidikan ada pangkalan data dia sendiri. Pencen ada gaji semua ada. Sokso ada, Perkeso ada, semua ada. Sebenarnya kalau kita gabungkan semua menjadi satu pangkalan data nasional, kita cukup maklumat untuk mengetahui pendapatan dan juga menganggarkan dengan baik mengenai perbelanjaan isi rumah. Sekarang ni sebab tu orang panggil data scientist. Sebab kerana sebenarnya kita boleh tahu bahawa ini ayah dia, ini mak dia, ini anak dia, tengok alamat, dia duduk kat sini, ini gaji dia daripada sini, dia bayar teks kat sana, kemudian dia file cukai kat sini, kemudian dia dapat bantuan itu, anak dia sekolah sini. Semua ini memanglah bunyi teruk, tapi contohnya Syuan, kalau kita belanjakan 70 bilion setiap tahun untuk subsidi sekarang kan, dan kita nak sasarkan subsidi ini supaya kita boleh kurangkan subsidi. Mungkin kita boleh kurangkan separuh, jadi 30, 35. Jadi maksudnya kita nak jimatkan dalam 20 bilion setiap tahun kerana kita tak mampu dan memang betul lebih baik kalau kita boleh tutup keciciran, kita tutup keciciran bagi ke orang yang betul-betul memerlukan kan. Katakanlah kos untuk menggabungkan dan membina satu pangkalan data nasional mengenai
setiap maklumat, pendapatan, kos dan sebagainya ini, katakanlah melibatkan 5 bilion. Itu pun dah mahal sangat, 5 bilion buat database kan. Tapi kalau kita belanja sekali dan setiap tahun kita boleh jimatkan 15 bilion, 15 bilion, 20 bilion, berbaloi lah. Ya, betul. Tapi ini memerlukan satu dasar dan satu lonjakan yang perlu dipacu oleh keseluruhan kerajaan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri sibuk pakai baju mahal. Yeah. Dia tak fikir pasal benda ni. Kemudian setiap kementerian pula, aku nak jaga pangkalan data aku. Aku nak jaga pangkalan data aku. Jadi kemudian kalau nak buat pula, Allah dia sibuk pula bergaduh pasal siapa nak dapat tender projek ni semua kan. Jadi dia perlu bermula daripada satu pangkalan data. Daripada pangkalan data ini, apabila data sudah lengkap, kau pun tak lengkap 100%, 80%. JPJ contohnya, data JPJ. Kita perlu tahu siapa ada kereta apa, bila kita tahu dia kereta apa, dia duduk rumah mana, berapa kereta dia, daripada situ kita boleh tahu pendapatan dia berapa. Barulah kita boleh melaksanakan contohnya, kalau nak belanjakan 1 bilion, 2 bilion untuk kita laksanakan sistem di pam minyak. Subsidi bersasar. Subsidi bersasar. Maksudnya, kamu sekian-sekian, kita tahu kamu ada 3 kereta. Ataupun kita nak buat subsidi bersasar untuk pendapatan banyak ini, kamu hanya boleh dapat 100 liter sebulan. Jadi, sama ada nak pakai biometrics ke, sama ada nak pakai IC ke. Kalau pakai IC contohnya, dia boleh menyelesaikan masalah warga negara asing beli RON 95. Jadi semua tu dah ada, tetapi memang betul lah dia memerlukan satu koordinasi yang cukup besar. Dan dia juga memerlukan pelaburan awal yang cukup besar. Cuma kalau kita buat orang bisnes lah, kalau perlukan pelaburan 1 bilion untuk jimat 20 bilion setahun, berbaloi untuk tu. Dan tambah lagi kalau hasilnya nanti kita boleh menghentikan keciciran dan kita boleh salurkan kepada yang betul-betul memerlukan. Tambah lagi, kalau kita dah betul boleh kenal pasti dengan baik, tak payah minta. Ni kan sekarang tiap-tiap tahun buka, orang kena isi, orang kena beratur pergi bank. Kalau dah kamu pangkalan data dah ada, tak payah beritahulah, dah kamu tahu dia miskin. Bantu teruslah, tak payahlah nak pergi panjat tangga, pergi jumpa wakil rakyat, nak minta job, semua kita dah tahu. Jadi dengan segala penjimatan, dengan segala yang lebih cekap dan sebagainya ni, mungkin kita boleh bagi lagi banyak kepada kumpulan dan keluarga yang benar-benar memerlukan. Kan? Tapi sebut dekat menteri, sebut kat ahli politik, dia rasa, besar, payahnya nak buat ni. Itu soalannya. Apakah kita ada kapasiti untuk buat benda ni? Kerajaan kita ada kapasiti ke? Tak tahulah, dari segi mekanisme mungkin kita ada. Tapi kalau kita takkanlah kerajaan sekarang tak boleh buat benda ni. Saudara Fizi macam mana? Aku buat muka toya ni. Kalau kita boleh belanja sampai 150 bilion buat MRT. Takkan benda ni kita tak boleh buat. Cuma ialah kita mungkin tidak pernah membuat sistem sebesar ini dalam sejarah negara kita. Kerana dia memerlukan cukup. Ini bukan projek untuk 200 juta, 300 juta. Ini memang projek berbilion-bilion. Dan mungkin pada awalnya kita mungkin tidak ada kepakaran 100% dalam negara untuk buat. Tapi itu juga kelebihannya. Kalau contohnya kita nak mendigitalkan ekonomi kita dan pentadbiran kita dan kita mulakan daripada soal sasaran subsidi, kalau kita perlukan sistem sebesar itu, secekap itu, memang betul kita mungkin perlu melibatkan tender antarabangsa. Mungkin perlu melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa yang terbesar di seluruh dunia. Tapi ada kebaikan dia. Sebab apabila mereka datang dan kita boleh letakkan syarat-syarat bahawa dia ada banyak modul, banyak kerja, dia perlukan rakan kongsi tempatan, itulah yang kita boleh melonjakkan penglibatan tempatan rakyat kita dalam bidang teknologi. Kepakaran. Dan kita menghasilkan kerja dan kalau ini kita gunakan untuk kita latih lagi seberapa banyak
dari segi software engineer, data scientist dan sebagainya. Mereka ada tempat kerana projek ini, projek bersaiz antarabangsa yang dibiayai oleh rakyat untuk kebaikan 30-40 tahun akan datang. Apa bezanya dengan bila kita nak buat MRT? Bila kita buat MRT, bukannya orang Kemaman pergi buat MRT tu. Yang dapat tender ni semua, orang luar pun Perancis tak Perancis semua yang buat. Kita jadi partner dan sebagainya. Jadi model itu telah pun dibuat sebelum ini. Dulu nak buat Proton, panggil Jepun, bekerjasama dan sebagainya. Dan dari segi nilainya, memanglah mungkin 3 bilion, 2 bilion, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, kita tidak ada masalah dari segi kepakaran. Yang saya tahu bahawa dia tidak mustahil dibuat, dia boleh dibuat sebenarnya. Kalau kita dah boleh ada robot di dunia ini, kita boleh buat benda itu. Cuma dia memerlukan satu projek koordinasi mesti menjadi projek nasional. Dia tak boleh jadi projek Azmin Ali untuk kementerian kecil dia. Dan ada satu kekurangan ni. Kekurangan yang selalu Rafizi sebut, iaitu brain. Brain. Oh, brain. Aku tak boleh brain dia. Aku ingat kekurangan BRIM. Oh, brain. Itulah saya rasa yang itu sebab dia orang selalu attack bila Saudara Rafizi bersebut soal formula dan sebagainya. Sebab mereka tak boleh come out dengan, dia tak faham pun tak faham. aku rasa kan. Baik, Saudara Rafizi, saya nak tanya soalan pasal Najib tadi sebab tapi Saudara Rafizi dah sentuh tadi. Pasal memang dia masih lagi galak menceritakan tentang naikkan sikit 10 sen 95 ni, naikkan sikit ni, and then harga guna subsidi tu bantu M40, bantu B40 semua ni. Dari layman tu dengar okey lah dapat cash. Dan saya rasa benda ni dia jual juga untuk tujuan PRU, untuk mengatakan dia ada idea, dia pun ada formula untuk ni. Macam mana Saudara Rafizi melihat antara subsidi dan method cash, cash is king, buat kata si Najib ni. Bagaimana rakyat perlu faham antara dia dapat subsidi itu dengan cash ni? Manalah yang lebih baik untuk dia? Cash, okey, secara ekonomi kan. Kalau dia panggil direct transfer atau pemindahan wang terus kepada penerima, dia bergantung kepada orang kata ekosistem itu kan. Kalau contohnya antara bagi wang semata-mata untuk mengurangkan kos barang dapur, kos makanan kan. Dia bergantung pada ahli ekonomi. Ada ahli ekonomi mengatakan lebih baik dibagi voucher. Voucher makanan, kerana kalau bagi wang tunai tidak tentu yang dia akan belanja untuk beli makanan. Ada orang beli makanan, ada orang tak beli makanan kan. Memanglah secara konsep kan, ada pandangan yang berbeza-beza di antara subsidi pukul rata, yang minyak sekarang ni subsidi pukul rata dengan pemindahan terus kan. Pemindahan terus ini betul-betul boleh berkesan kalau kita betul-betul sasarkan kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan tanpa keciciran. Okay. Masalah dia sekarang, bila Najib duk cerita pasal BRIM kan, tengok tak macam mana zaman dia dulu, dari satu tahun ke satu tahun, jumlah penerima tu makin besar, makin bertambah. Sebabnya ialah kerana dia tidak menyelesaikan masalah. Dia akhirnya menjadi senjata politik untuk menunjukkan dia lebih baik. Sedangkan dia tak sedar juga, orang yang sama mendapat BRIM tu, orang yang sama juga bayar cukai lepas tu. Jadi dia duk pusing dalam kitaran yang sama tanpa dia menyelesaikan masalah. Kalau kita ambil yang dia nak menaikkan harga minyak kan, alasan dia ialah M40 dan T20 yang mendapatkan. Tapi maksudnya dia menghukum lebih kurang 80% isi rumah negara. Bayangkan ni, cuma bayangkan, alasan dia ialah okey, kita naikkan harga minyak sebab ada T20 yang dapat. Jadi bila dia naikkan harga minyak daripada jadi RM2.20 ke RM2.10 ke kan,
yang kena tanggung ialah semua rakyat Malaysia. Memang betul lah ada kemungkinan bahawa yang T20 tu, yang kaya-kaya tu, kereta dia tak letak RON 95. Betul. Berapa kerat? Ya. Yang M40 dengan B40 ni 80% isi rumah. Confirm Jadi RON 95. confirm dia kena. Kan confirm dia kena. Jadi kalau sebelum ini dia belanja 400, 300 sebulan, dia kena jadi 320 lepas tu semua kan. Jadi masalah pendekatan Najib itu tidak boleh dilihat semata-mata atas persoalan bagus atau tidak direct transfer ataupun pemindahan wang terus kepada orang yang memerlukan. Dia kena tengok menyeluruh juga, sebab satu sisi lagi daripada dasar yang dibuat Najib. Semua dasar dia ialah dia suka hukum semua supaya dia dapat duit lebih, supaya dia nampak bagus. Yang itu yang aku ada masalah. Sama juga bila dibuat GST. Orang dia duk kata GST ni baguslah, kutip pendapatan lagi banyak dan sebagainya. Sebab dia, Najib, tak nak orang nampak masalah GST ialah dia hukum semua. Yang kaya, yang miskin, yang cacat, yang dah nak mati, semua kena bayar supaya dia ada duit lebih. Kemudian bila ada duit lebih tu ikut suka dia baikkan siapa. Sedangkan sebaik-baiknya ialah kalau kita boleh pastikan jangan ada cukai lebih, jangan naik harga untuk seberapa banyak orang, jangan dulu. Kemudian baru kita tengok apa yang kita boleh perketatkan dan perbaiki supaya jangan ada keciciran dan ketirisan. Daripada yang tak ada keciciran dan ketirisan, itulah kalau kita ada sistem yang kita boleh sasarkan lebih baik, barulah boleh bagi lebih. Bukannya ambil daripada orang yang susah untuk bagi kepada orang yang susah. Yang dah susah semua ni, M40 ke apa ni, janganlah susahkan lagi. Kita tengok macam mana kita boleh perkemaskan supaya kita boleh betul-betul tutup kececeran. Daripada itu, kita boleh bagi lebih. Beza tu dengan yang kepala otak Najib. Kan? Jadi, masalahnya ialah Najib. Dia badut. Kan? Baik, kita dah nak hampir 1 jam. Persoalan yang terakhir lah yang saya nak ajuk. Cuma saya menarik tadi bila Saudara Fizi tentu tentang baju mahal. PM kita ni dia pamerkan, ni untuk kita lah, pertimbangan kita jugalah. PM kita dia pamerkan baju dia yang harganya wow, di luar daripada kemampuan akal biasalah rakyat biasa ni. Saya baca satu statistik tentang tahap kesihatan rakyat Malaysia ni. Dikatakan orang dewasa start tahun 2020 tu, orang dewasa kat Malaysia ni 2.3% mengalami kemurungan. Dan berapa? 2.3%. Aku rasa banyak lagi sebenarnya, tapi orang tak lapor je. Dan kebanyakannya di wilayah persekutuan, kawasan bandar. So saya kata dalam keadaan begini, kita tahu situasi rakyat yang tertekan, kita tak faham bagaimana mentaliti pemimpin masih boleh menunjukkan kemewahan yang ada pada diorang. Saudara Fizi, satu soalan terakhir. Pasukan jihad inflasi yang dilancarkan oleh kerajaan. Apakah pasukan jihad ini, Saudara Fizi melihat satu tagline ataupun sekadar satu pasukan yang wayang istilahnya, bahasa kasarnya, ataupun ada yang kata pada saya bila ada jihad ni ada mujahidinnya. Tapi bila tengok mujahidinnya, alamak. Siapa mujahidin dia? So, aku tak tengok lagi lah mujahidin. Ada mujahidin. So, bila tengok mujahidinnya, alamak macam tak boleh, tak berani mati untuk rakyat ni. So, bagaimana Saudara Fizi melihat pasukan jihad inflasi ni? Apakah ada sesuatu yang boleh kita harapkan? Atau apa yang mereka patut perhatikan? Dia menarik bila disebut tentang Perdana Menteri, baju mahal dan sebagainya kan. Sebab itu juga salah satu sebab kenapa kita kena ubah pendekatan B40, M40, T20 ni. Sebab bila sebut T20 ni kan, dia nampak sikit tau. Jadi dia nampak macam sikit dan dia tidak melambangkan berapa kayanya kumpulan-kumpulan ini. Kalau ikut garis T20 ialah berapa tadi? 10,960. RM10,960 Dan ke atas lah. Dan ke atas kan. Tapi mereka ini hanya mewakili 20% isi rumah di Malaysia. Kita boleh kira sendiri sebenarnya
yang 10,000, 11,000, 12,000 ni kekayaan mereka tu sikit je. Sebab soal B40, M40, T20 ni dia mengira jumlah isi rumah, jumlah rakyat kan. Dia tak melambangkan berapa kaya mereka. So kalau kita ambil mengikut pecahan pendapatan kekayaan, T20 ni mereka mengawal 47% seluruh pendapatan. 47% ni untuk 20% rakyat Malaysia. Dan kita juga tahu, kalaulah takkanlah geng-geng yang 11,000, 12,000 sebulan ni yang bila campur dia orang ni sampai 47% kekayaan Malaysia. Sebabnya ialah dalam T20 tu, yang 11,000, 12, 13,000 ni banyaklah. Tapi yang menyebabkan sehingga kumpulan T20 mengawal sampai 47% kekayaan dan juga pendapatan di Malaysia ni, sebab ada 4-5 ekor yang kaya kat atas tu. Jurang antara yang dikata T20 ni dengan yang itu tu langit dengan bumi. Kan? Dan mereka ini pula kebanyakannya ialah golongan bangsawan. Sama juga kalau kita tengok, pecahan pendapatan kan paling tinggi T20. 47%. Kemudian M40. M40 itu 38% saja. Yang B40 ni kira share dia jumlah peratusan pendapatan dia daripada keseluruhan pendapatan rakyat hanyalah 15%, kan. Jadi bila T20 tu jurang dia tinggi, dan kalau pula geng-geng inilah juga yang dalam mujahidin dia orang ni kan, baju mahal semua, dia sebenarnya tak faham kan. Jadi sebab itu kalau kita kembali, kalau nak tanya adakah ia akan berkesan, yalah kita kena tengok kepada rekod dan sebagainya lah. Bagilah nama apa pun. Aku tak tahu nama apa lagi dia nak buat lepas ni kan. Tapi dia bukan soal nama. Dia soal pendekatan ke arah penyelesaian. Pendekatan yang dibuat oleh kerajaan demi kerajaan ialah mewujudkan jawatan kuasa bertindak. Dan jawatan kuasa bertindak ni oleh kerana untuk mengawal harga barang, dia melibatkan beberapa kementerian dan juga bidang kuasa yang banyak. Jadi sebab itu sampai ada 7-8 kementerian kadang-kadang. Jadi 7-8 kementerian, kemudian dia duduk pula berbincang. Nak jumpa tiap-tiap hari tak boleh sebab dia banyak kerja lain. Mana nak main golf lah, mana nak mana nak berkempen kan. Jadi mesyuarat mungkin bulanan pula kan. Dari satu bulanan ke satu bulanan, masa tu harga barang tak ke mana lah kan. Jadi isu dia ialah soal birokrasi. Dan soal birokrasi ini apabila tidak dipacu dan dipimpin dengan tegas oleh seorang pemimpin terkanan, dia akan jadi masalah kerana sembang, benda tak jadi kan. Kita tengok pendekatan zaman 60-an, 70-an dahulu kan. Apabila negara kita contohnya nak membantu golongan termiskin, kerajaan masa itu mewujudkan Felda kan. Macam mana dia buat Felda? Dia buat satu badan, dia lantik profesional dan dibagi kuasa itu datang daripada Perdana Menteri terus. Dan orang profesional itu diberikan kumpulan yang juga profesional dan segala-galanya dilaksanakan, dirancang, dasarnya dikaji secara profesional. Bukan orang politik tau. Kerajaan nak pastikan bahawa hasil minyak kita diuruskan dengan baik. Jalan yang sama. Kerajaan tubuhkan Petronas, lantik profesional, bagi ruang kuasa dia. Ahli politik kamu jangan kacau, dia tumpu betul-betul, maka dilaksanakan secara profesional. Sebab itu saya kata, kalau kita betul-betul nak menangani masalah kos harga barang dan sebagainya, dia perlukan beberapa pendekatan berbeza. Satu, untuk mengurangkan dan menghapuskan birokrasi mesyuarat demi mesyuarat, pengumuman demi pengumuman tapi tak menjadi. Mesyuarat sampai 40-50 orang ni, dia tak jadi. Sebab tu saya kata gabungkan semua, biar ada seorang menteri.
Kan? Jadi yang itu pertama, dia menyelesaikan soalan struktur. Ya. Iaitu strukturnya ialah dia kena kurangkan seberapa banyak birokrasi, dan untuk itu kita perlu menghapuskan segala pertindihan bidang kuasa yang membuatkan orang boleh berpeluk tubuh, tak payah buat apa, tak jadi apa, dia tetap ada kat situ kan. Bila kita gabungkan, maka badan itu, kementerian itu ada seluruh kuasa untuk merancang, mengkaji, melaksanakan sumber, untuk menghukum, untuk menguatkuasa dan sebagainya. So itu dari segi struktur. Kemudian perkara kedua ialah dari segi kepimpinan. Kalau tengok Felda, letak seorang profesional yang cerdik, yang betul-betul berjiwa rakyat, nak berkhidmat, bukan nak buat duit. Petronas tu macam itu, samalah juga. Minta-mintalah kita adalah seorang ahli politik, kalau perlu ahli politik yang betul-betul macam itu. Kalau tak ada, cari yang bukan politik. Bubuh dia dekat situ supaya memang tugas dia ialah selesaikan masalah harga barang betul-betul kan. Kalau ini dapat diselesaikan, harapnya pendekatan itu berubah, kemudian birokrasi itu tidak melengahkan, dan barulah perkara itu akan ada sedikit kesan kepada rakyat. Kalau tidak, lepas ni diorang dah tak ada nama baru nak bagi ni. Jihad dah pakai. Apa nama yang lagi tinggi daripada jihad? Kan lah. Jadi sebab itu bagi saya mungkinlah pimpinan politik mana-mana pun kadang-kadang dia menyampah dengan pandangan aku. Tapi yalah, kita orang muda, bosan tau dengan benda yang sama, buat benda yang sama, tak menjadi kan. Jadi yalah, Mak Saleh kata-kata kan, insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Maksudnya, kerja gila je buat benda yang sama, tapi kita berharapkan ajaib, lepas tu benda tu akan dapat diselesaikan kan. Jadi ini adalah lontaran-lontaran yang yalah, bukan soal nak marah UMNO ke, nak kata PH lagi baik ke. Kita orang yang dah tak muda sangat yang akan menanggung beban ini. Dan ruang fiskal kerajaan makin sempit kan. Jadi kita perlukan penyelesaian. Sebab itu minat kita melalui Ayuh Malaysia ialah lontaran idea. Tak setuju tak apa, tapi paling kurang kita ada idea. Tak setuju ke, bagilah idea kamu. Ini kita bagi idea, kamu suruh buat lembaga ayam kan, orang gelak marah kan. Jadi harapnya bila kita bincang dalam Ayuh Malaysia Show yang seterusnya, kita akan terus bawa pandangan rakyat kepada perkara-perkara yang lebih kreatif. Kita tak boleh dah cari penyelesaian jawatan kuasa bertindak, jawatan kuasa antara kementerian dan sebagainya. InsyaAllah dia tidak menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih Saudara Fizi. Kita membincangkan tadi topik yang kita rasa amat penting untuk kita faham tentang pengkelasan gaji kita ni. B40, M40, T20, dan di mana situasinya sekarang, apakah garis ukurannya masih relevan. Saudara Fizi, kalau ikuti yang kita ikuti dari episod pertama, sentiasa menampilkan beberapa pandangan yang baru yang lepas tentang integrasi kementerian, dan kali ini juga yang lepas juga stok penimbal dan sebagainya. Kali ini kita mendengar pula sekali lagi Saudara Fizi mengulangi tentang kurangkan birokrasi dan bagaimana kita boleh menyatukan, mengelakkan beban tugas yang bertindan, dan juga pengkalan data nasional. Pengkalan data nasional yang kita rasa bendanya boleh, can do. Kita boleh buat benda tu, cuma sama ada iltizam ataupun ada kemampuan, ada brain untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan insyaAllah Ayuh Malaysia akan sentiasa menampilkan topik-topik kritikal, topik-topik radikal. Kita akan membincangkan soal makanan, soal pendidikan, soal TVET, soal tenaga dan macam-macam lagi perkara yang istilahnya praktikal, dan inilah sebenarnya yang diperlukan oleh Malaysia, yang diperlukan oleh kita selain daripada isu-isu politicking yang tak habis-habis dalam negara kita. Mari kita membincangkan semula tentang isu-isu pilar, isu-isu dasar yang lebih kena pada kita sebagai rakyat Malaysia. Baik, terima kasih yang menonton. Sebar-sebarkan video ini, sampaikan idea Ayuh Malaysia daripada Saudara Fizi ini kepada semua, dan terus menyokong kempen Ayuh Malaysia ke ayuhmalaysia.org. Di situ banyak cara untuk anda turut terlibat dalam kempen ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.